Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Tsunami ketidakpuasan hati Hairi hanya perang saraf. Kenyataan Hairi Jamaluddin bahawa kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bakal berhadapan dengan tsunami ketidakpuasan hati rakyat menjelang pilihan raya negeri di 6 negeri akan datang menimbulkan pelbagai persoalan. Ada penganalisis politik yang bersetuju dan ada juga yang menyangkal kenyataan bekas pemimpin UMNO itu. Bagi penganalisis politik dan geostrategis, Dr. Azmi Ahsan berkata, kenyataan seumpama itu hanya perang saraf yang dibuat menjelang pilihan raya negeri. Kita tahu sekarang Hairi sedang berkempen untuk Perikatan Nasional dan beliau mengakui perkara itu dan sudah pasti menggunakan persepsi rakyat tidak puas hati terhadap kerajaan dan juga Pakatan Harapan. Ini adalah salah satu strategi kempen, cuma kita tak tahu sejauh mana rakyat tidak puas hati. Setiap kerajaan memang ada perkara yang mereka, rakyat, tidak puas hati. Tapi dalam hal ini, kita tidak tahu sejauh mana kenyataan itu betul. Ini kerana tidak ada tinjauan yang dibuat untuk menentukan kesahihan bahawa rakyat tidak berpuas hati, katanya kepada Malaysia Kini. Baru-baru ini, Hairi berkata bahawa kerajaan hari ini sepatutnya berasa bimbang kerana bukan gelombang hijau yang bakal membadai, tetapi tsunami ketidakpuasan hati akan melanda pada pilihan raya negeri akan datang. Katanya, meskipun sentimen agama meningkat dalam kalangan orang Melayu, namun peningkatan sokongan terhadap Perikatan Nasional bukanlah semata-mata kerana kebangkitan konservatisme. Apa yang berlaku di Malaysia hari ini bukanlah kebangkitan gelombang hijau berbanding rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat Melayu yang melangkui isu 3R, kaum, agama dan juga raja. Katanya dalam tulisan yang diterbitkan di Fakrum oleh Institut ISEAS Yusof Ishak Singapura. Katanya sejak pentadbiran Anwar Ibrahim mengambil alih kuasa, hala tuju ekonomi kurang jelas, kemerosotan nilai ringgit berterusan dan pengurangan kuasa beli rakyat disebabkan oleh krisis kos sara hidup yang berlarutan. Mengulas lanjut, Azmi membandingkan kenyataan Hairi dengan seorang pemimpin PN yang sebelum ini mendakwa dia mempunyai sokongan 126 orang ahli parlimen untuk kembali berkuasa. Saya melihat strategi ini sama dengan Perikatan Nasional yang mengatakan mereka boleh menumbuhkan kerajaan dengan ada 126 ahli parlimen yang menyokong mereka. Ini sebahagian daripada strategi bukan untuk menubuhkan kerajaan pusat kerana tidak ada nombor itu, tapi strategi itu persepsi bahawa kerajaan tidak stabil untuk kepentingan PRN. Jadi, sama juga mengatakan rakyat tidak puas, UMNO kerjasama dengan DAP, inflasi yang tinggi, harga makanan yang naik, mengakibatkan rakyat tidak puas hati. Itu adalah dikatakan perang saraf daripada Perikatan Nasional untuk melemahkan kerajaan demi kepentingan keputusan PRN yang tidak lama lagi, katanya. Namun bagi pensyarah kanan Sains Sosial Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Dr. Lee Kwok Tiong, pandangan Hairi mengenai tsunami ketidakpuasan hati rakyat mungkin ada kebenarannya. Mengambil contoh, ketegangan PH dan Barisan Nasional dalam rundingan kerusi dan sikap NTBN yang dimulakan oleh PH sebelum ini, katanya boleh mengakibatkan rakyat menolak kerjasama gabungan itu pada pilihan raya negeri akan datang. Bagi saya, ada asas dengan pandangan KJ tersebut. Ketika kerjasama PHBN, soal pengagihan kerusi pun menghadapi dilema dan ketegangan sesama pemimpin-pemimpin dalam Barisan Nasional antara beberapa faktor yang tidak baik kepada gabungan PHBN menjelang pilihan raya negeri yang lebih memerlukan persefahaman dan kepercayaan, katanya. Setakat berita ini ditulis, Malaysia Kini difahamkan rundingan kerusi PH dan BN masih tidak dapat diselesaikan di sekurang-kurangnya di 7 don di Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Beberapa sumber BN sebelum ini memberitahu Malaysia Kini bahawa PH bertindak tamak dalam soal agihan kerusi sehingga dua parti komponen BN, MCA dan MIC masing-masing tidak dijanjikan sebarang kerusi di Selangor dan Pulau Pinang. Manakala kenyataan ahli MKT UMNO, Lokman Adam baru-baru ini menyifatkan beberapa pemimpin MCA dan MIC sebagai biawak hidup yang mengkhianati UMNO
juga tidak disenangi oleh pucuk pimpinan rakan sekutu UMNO itu. Lee juga memberitahu selain faktor ketegangan PHBN dalam soal agihan kerusi dan isu dalaman BN, sikap anti-BN di kalangan penyokong PH akan menjadi kelemahan gabungan itu pada PRN. Sikap anti-BN merupakan legasi yang ditinggalkan oleh PH. Hari ini, mereka kesuntukan waktu nak ubah stigma itu menjelang PRN, katanya. Dia juga menjakakan tidak mustahil buat ahli-ahli UMNO yang bukan dari kem Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi akan mengundi PH semata-mata sebagai tanda protes.